Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 7 hari bulan 1 2023 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun, surah yang ke-64, juzuk yang ke-28. Surah 64, juzuk yang ke-28. Ayat yang akan kita bincangkan ayat 9 dan ayat 10. Dua ayat tapi sangat menggetarkan jiwa kerana Allah Ta'ala cerita tentang hari di akhirat esok, hari yang penuh dengan kerugian, sama ada rugi itu total penuh ataupun rugi separuh-separuh. Tengok kategori, mana orang kafir rugi terus, orang yang dah beriman rugi separuh. Rugi separuh. Apa maknanya rugi separuh? Mana dia masuk dalam syurga tapi rendah darjat. Kenapa? Sebab dia tidak beramal banyak waktu di dunia dulu. Ataupun orang beriman yang kena masuk neraka dulu, na'udzubillah. Sebab dia derhaka, setelah dibersihkan maka dia tarik keluar ke syurga. Allahumma ajirna minan nar. Kita minta doa kepada Allah Ta'ala supaya tidak disentuhkan api neraka walaupun sesaat. Mari kita baca ayat dulu. Ayat pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1252. 1252. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Jadi surah kita ni nama dia surah At-Taghabun. Hari ini baru sampai kepada ayat dia. Ayat Taghabun ni ayat 9. Daripada kalimah Taghabun itulah dijadikan nama surah ini. Balik kepada ayat 9, tafsir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatkanlah masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan. Dia panggil yaumul jam'i, hari perhimpunan untuk menerima balasan. Orang yang beriman, gembiralah dia dengan balasan syurga. Orang yang kafir, nahaslah dia
menerima balasan neraka, na'udzubillah. Dia panggil yaumul jam'i, hari perhimpunan. Bila apa mana hari perhimpunan? Tengok ni pelajar dari sudut munasabah. Kita berpindah kepada munasabatul ayah lima qablaha. Mana ayat ini dengan ayat sebelum dia tu. Lamma akhbarallahu ta'ala bil ba'thi. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala juga sebut tentang kebangkitan semula. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta supaya Nabi bersumpah. Dalam siri lepas kita dah sebut 3 kali Allah Ta'ala ajar Nabi kita bersumpah, menyatakan bahawa bangkit semula benar. Siapa dia tak percaya, masih lagi ragu-ragu, dia orang yang rugi. Maka Allah Ta'ala nyatakan apakah amalan yang boleh menyelamatkan kamu pada hari itu, sebagaimana Allah tunjuk pada ayat 8, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Mengikut Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ikut Al-Quran, selamat. Kemudian Allah bagi kepada kita satu break yang cukup kuat, iaitulah Allah Ta'ala bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala tahu segala perkara yang kamu lakukan, supaya kita beringat, berhati-hati, letak dalam hati kita sentiasa ikhlas. Jangan ada perasaan hiri hati, dengki, hasad kepada orang, kerana itu akan merusakkan keikhlasan kita dan akan menghilangkan pahala kita. Maka Allah bawa pada kita semua persiapan itu untuk hari ini, Yaumul Jam'i, hari kamu akan berkumpul balik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa hari kiamat itu dinamakan Yaumul Jam'i, hari berkumpul? Lish? Limadha? Kenapa? Qala Syekh Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, dia kata, wa fi tasmiyatihi biyaumil jam'i wujuhun. Sebab dinamakan hari kiamat itu Yaumul Jam'i, hari Allah himpunkan makhluk. Sebab yang pertama, annal khalaiqa yujma'una fih. Semua makhluk akan berkumpul di satu tempat. Nama dia Ardul Mahsyar, bumi mahsyar. Maka pada ketika itu, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i fayajtami'u fihi ahlus samawat ma'a ahlil ardi. Penduduk langit, tak ada langit dah, cah habis langit. Semua turun ke bumi, berkumpul sekali situ. Allah. Sebab yang kedua, nama hari perhimpunan, annahu yajma'u bainal arwahi wal ajsad. Ruh yang keluar daripada tubuh ni balik semula ke tubuh, kumpul balik, hidup balik, ngongak-ngongak. As-salis, sebab yang ketiga, yajma' baina kulli 'amilin wa 'amalihi. Berkumpulnya semua pekerja-pekerja, amil, orang yang bekerja dengan amalan dia. Buat amal apa atas dunia dulu? Amal baik, alhamdulillah. Buat amal tak baik, celakalah pada hari ini. Ar-rabi', yang keempat, yajma' bainaz zalimi wal mazlum. Akan dikumpulkan hari itu orang zalim dan orang yang dizalimi. Orang yang kena zalim bawa fail bertimbul, ya Rabbi, dia ni pukul aku, ambil pahala dia. Ya Rabbi, orang ni ambil barang saya, ambil pahala dia. Ya Rabbi, dia ni tak ambil apa-apa tapi dia cerca saya, dia mengumpat saya, ambil pahala dia. Dia Yaumul Jam'i. Itulah yang dikatakan oleh ulama tafsir makna Yaumul Jam'i. Artinya semua makna itu memang berlaku pada hari itu. Allah bukan kata pilih-pilih, tidak. Empat-empat tadi jadi belaka. Maka kesimpulan yang dibuat oleh Syekh Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata,
Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i ay wa huwa yaumul qiyamah. Hari itu ialah hari kiamat. Summiya bidzalik, dinamakan hari kiamat dengan hari perhimpun, li'annahu yujma'u fihi al-awwaluna wal akhiruna fi sa'idin wahid. Daripada zaman tu Adam lagi sampai ke zaman siapa di api kiamat esok dikumpul satu tempat. Yusmi'humud da'i wa yanfuzuhumul basar. Telinga dengar semua arahan, mata tengok. Allahu akbar. Sebagaimana dalam surah Hud, surah Hud ayat 103, zalika yaumun majmu'un lahun nas wa zalika yaumun mashhud. Hari manusia berkumpul, hari menyaksikan semua perbuatan. Allahu akbar. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 49-50, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Orang dulu, orang kemudian dikumpul satu tempat, kita akan jumpa di sana. Allahu akbar. Itu nama dia yaumul jam'i. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yajma'u Allahu yaumal qiyamati al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Allah Taala akan kumpul orang dulu orang kemudian di satu tempat. Tulis hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslimun wal lafzu lahu. Baik, kita faham dah makna yaumul jam'i. Apa pula? Zalika yaumut taghabun. Itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. Masing-masing nampak kerugian dia. Dia panggil yaumut taghabun. Surah kita ni surah nama dia surah At-Taghabun, ambil daripada ayat ni. Tak ada ayat lain tidak disebut di tempat lain. Tengok nota di bawah, yakni pada hari kiamat orang-orang kafir akan nampak kerugiannya kerana mereka tak beriman. Oh, tengok orang beriman duduk di bawah bayangan teduh, dia duduk bawah panah, celaka dah lawi. Dan orang-orang yang beriman juga akan nampak kerugiannya kerana mereka tidak memperbanyakkan amal-amal yang baik atas dunia. Taghabun, rugi belaka gitu. Cuma rugi banyak, rugi sikit. Orang kafir rugi besar. Sebab apa rugi besar? Sebab langsung dia tidak ada kebaikan. Orang beriman rugi separuh daripada mana? Daripada kerugian. Allah Ta'ala beri kepada kita masa ruang yang luas. Kata di para ulama, modal besar, tulis. Modal besar Allah beri pada kita, a'maruna, umur kita. Umur kita ni adalah modal, kepala modal dia. Duduk sini. Umurmu Allah Ta'ala beri 50 tahun, 60, 80, 100 tahun. Membuat apa? Duduk menghabis masa duduk gulu rokok. Duduk menghabis masa duduk buah kedai kopi. Duduk menghabis masa tak ada kerja. Lah, rugi. Kalau kita pagi-pagi habis masa dengan Quran, dengan salatul jamaah, mengaji tafsir Quran, mengaji hadis, mengaji fiqh, duduk dalam waktu duha, salat duha, ada duit kita bagi sedekah, ada orang minta pertolongan kita bantu. Allahu akbar. Kaifa, bagaimana kita duduk 70 tahun atas dunia ni, penuh dalam rekod kita hasanat, penuh dalam rekod kita kebajikan-kebajikan, amal-amal yang baik yang kita akan baca di hadapan Allah pada hari kiamat esok. Itulah dia katakan yaumut taghabun. Ai ulama tafsir kata apa? Tafsir ya zalika yaumut taghabun ai zalikal yaumu huwal yaumul ladzi yaghbinu fi ba'd ahli al-mahsyar ba'dha. Mana ahli mahsyar ni dia akan rasa rugi tengok orang lain. Rasa rugi lah tu. Ahlul haqqi merugikan ahlul batil. Orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dengan orang yang duk main benda-benda bid'ah, benda mungkar. Di akhirat esok kita akan tengok. Oh. Puak-puak ikut sunnah ni
berjujuk, berjalan, berderet pergi ke kolam Nabi. Orang yang duk rekod-rekod ibadat dihalau oleh malaikat. Malaikat kata, "Hai, mu ni nak mari sini. Atas dunia dulu rekod sendiri ibadat. Hak Nabi tak ikut." Ini bahaya. Wa yaghbinu fihi ahlul imani ahlal kufri. Orang beriman merugikan orang kafir. Orang kafir tengok orang beriman nampak tenang je di saat mereka dalam azab yang begitu dahsyat. Wa ahlut ta'ati ahlal maksiyah. Orang yang buat ketaatan merugikan orang maksiat. Wa ahlul jannati ahlan nar. Orang masuk dalam syurga, ahli syurga merugikan ahli neraka. Hai, rugilah kita. Macam mana kita nampak ahli syurga merugikan ahli neraka? Kaif? Dengar ni. Dalam hadis, sebelum hadis kita ambil ayat Quran dulu satu. Dalam surah Az-Zumar, tulis surah Az-Zumar ayat 56, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Setiap orang tu mengeluh, wai ruginya aku. Allah bagi peluang atas dunia dulu, tak ambil. Hak kafir tu kat bertepik kiu-kiu. Allah bagi dah aku dulu, duduk berjiran dengan orang Islam. Hari-hari duduk dengar azan, tak masuk Islam juga. Orang yang sudah beriman, hari-hari dengar azan, tak pergi masjid. Rugi. Bertempik. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa lahu manzilan. Dengan Nabi kata setiap orang ada dua tempat duduk. Dua geran tanah. Gitu ibarat kata. Manzilun fil jannah, rumah dalam syurga, tempat duduk dalam syurga satu. Wa manzilun fin nar, satu tempat lagi dalam neraka, naudzubillah. Fa iza mata, bila dia mati tak beriman, fadakhala nar, dia masuk neraka. Warisa ahlul jannati manzilahu. Orang dalam syurga kata tak ada tuan ni, tak ada tuan. Tuan duduk neraka, pakai ambil belaka. Allah izin kamu ambil kamu. Fadzalika, itulah makna qauluhu ta'ala, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang yang mempusakai tempat yang ditinggalkan oleh ahli neraka. Surah Al-Mu'minun ayat 10. Hadis ini akhrajahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa sahhahahu isnadahu jam'un minal ulama. Jadi hadis sahih. Maknanya orang ni dia tengok ahli neraka, dia tengok nu tempat duduk dia dalam syurga. Nak pergi tak boleh sebab dia tak ada iman. Tiba-tiba dia tengah duk azab ni, dia tengok orang mukmin pakat mari ambil hak dia. Allah menyesal tu kat Tuhan yang tahu. Sesal yang begitu dahsyat. Orang mukmin pula dia tengok tempat dalam neraka. Kalau mu tak beriman tu tempatmu. Hak duk dalam syurga dah ni kak, syukur sangat-sangat sebab kita selamat. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami ni ahli syurga yang jauh daripada neraka, ya Rabbal Alamin. Baiklah. Itu ayat yang pertama. Pendek tapi panjang dia punya perbahasan. Masih lagi ayat pertama. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atih. Dan ingatlah, sesiapa yang beriman kepada Allah, ini syarat besar. Nak selamat, nak bahagia, kena ada iman. Kemudian wa ya'mal salihah, serta mengerjakan amal saleh. Wa amal saleh, apa dia buat? Apa dia dapat? Tanda dia belajar. Yang pertama dia dapat yukaffir anhu sayyiatihi, nascaya Allah mengampunkan dosa-dosanya. Satu, mana orang beriman dan beramal saleh.
Kita sudah ulang banyak kali dah. Apa makna iman? Makna ikhlaskan kepercayaan kita kepada adanya Allah. Apa dia makna amal soleh? Maknanya kita buat amalan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru jadi soleh. Buat amal banyak tak ikut sunnah tak jadi soleh. Itu dia panggil amal rekaan. Ini bahaya dalam ibadat kita. Orang yang beriman dan beramal soleh, yang pertama sekali Allah beri pada dia apa? Yukaffir anhu sayyiatihi. Allah ampunkan dosa-dosa dia. Dia mengampunkan dosa-dosa. Allahu Akbar. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah masukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Berapa lama nak duduk di syurga? Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Orang yang bahagia, orang yang mendapat kejayaan, al-falah, al-fawz, iaitulah orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita nak capai ni, kita kena ikut SOP Tuhan ni. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat lepas, taghabun, orang rugi, orang kafir. Yang untuk orang beriman, orang rugi ahli maksiat, yang untungnya ahli taat. Maka Allah Ta'ala bawa di sini kunci kebahagiaan, kunci keuntungan, iaitulah beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Kalau orang beriman saja tak beramal, rugi. Banyak tempat dia rugi. Dia akan masuk syurga tapi dia rugi. Darajat kita rugi. Atas dunia ni pun kita rasa dah berbeza darjat ni. Lain macam. Tak usah kata apa. Hak paling mudah sekali. Bila kita nak pergi travel, nak pergi rehlah contohnya. Tiba-tiba orang atas mari tiket, boleh duduk depan kapal terbang. Berasa segar. Siap dengan makan lagi, ada tempat tidur. Selimut, guling bating. Tiba-tiba mari tiket, dijemput tuan. Main ingat kelas C. Ni duduk sakit pinggang belakang. Itu pun lain. Bagaimana kita nak bayangkan darjat dalam syurga yang satu tingkat tu beratus tahun dia punya jarak perjalanan dunia. Jalan akhirat laju, tak sedut bincang waktu tu. Jadi kita kena fikir ruginya masa. Allah anugerahkan kepada kita masa yang ada ini, kata ulama, aset besar. Kepala modal kita, umur kita. Jadi tuan-tuan yang sudah pencen kerja, Allah beri anugerahkan kepada kita masa yang banyak. Mari kita duduk sini. Duduk di pondok ni, duduk mana ikut lah. Yang pentingnya, kalau duduk pondok pun tak mengaji, tak ada faedah juga. Kalau duduk main tunggu pondok je. Macam budak-budak ni. Dia panggil anak pondok. Jadi pok yang dok, anak dok. Dia malah hangi tu. Dia panggil anak pondok. Anak pondok. Pok dia nak suruh anak mengaji. Anak malah. Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Orang tua-tua pun lagu tu juga. Mari kau duk bergobek sini. Mana boleh. Kita penuhkan masa kita dengan ibadat. Orang buka kelas Quran, mari ngaji Quran. Buka kelas fardu ain, ngaji fardu ain. Jangan dimalas. Belum azan tu masuk masjid dah. Orang azan sunat qabliyah dulu. Ba'diyah pula lepas tu. Allahu Akbar. Peluang Tuhan bagi ni nikmat. Dulu kita muda-muda dulu tak sempat. Bila kita tanya mak-mak kita ni apa, mak ngaji Quran banyak mana dah mak? Tak reti lagi ustaz weh. Kata buat berapa sepanjang hidup ni. Kau duk beranak, dia kata. Orang tua-tua zaman kau duk beranak. Dulu bukan adanya mengaji kat internet lagu ni. Kalau tak pergi masjid, tak pergi kelas mengaji, apa kan dok? Kau duk main nguti anak sungguh. Tiap tahu kau duk cukur jambu. Ngekoh dok juga. Muka banyak dok anak tahu dia nak beli kambing. Mengepek kau pula gini. Baiklah, mari kita sambung ayat kita ni.
Ayat ini ayat motivasi besar supaya kita membuat persiapan, buat persediaan orang bahagia, orang yang beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah. Mari kita pergi kepada ayat 10. Orang ni hak sebaliknya pula, na'udzubillah. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kumpulan ini. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Hak ni hak paling tinggi sekali darjat orang kafir. Tengok munasabah ayat dulu ni. Lamma zakarallahu ta'ala al-faiza biluzumi taqwa. Allah kata orang yang dapat kemenangan itu orang yang bertakwa. Targhiban, sebab nak menggalakkan, nak tarik awak mari jadi orang bertakwa supaya kita dapat kemenangan. Atba'ahu al-khaiba. Allah bagi ayat 10 ni orang yang kecewa, orang yang celaka. Sebab apa? Sebab mereka telah menyalahgunakan nikmat yang Allah beri untuk mengkufuri ataupun mensyirikkan Allah Azza wa Jalla sebagai suatu amaran supaya kita tidak terjebak dengan kumpulan ini. Ay walladzina kafaru wa kazzabu biayatina. Orang-orang yang kufur dengan Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah, apa jadi? Ulaika ashabun nari khalidina fiha. Mereka lah ahli neraka, na'udzubillah. Kekalah mereka dalamnya. Wa bi'sal masir. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Cukup dah. Kalau Tuhan sebut nar, neraka, kita tahu dah. Tapi kenapa Allah tindan pula? Orang Kelantan kata tindih pula dengan ayat wa bi'sal masir, nak bagi tahu bahawa neraka tu sudah mikirlah, tak ada benda baik dalam neraka. Tak ada benda molek dalam neraka, semuanya seksa, azab. Ya Allah, ya Rabb. Allahumma ajirna minan nar. Maka dalam ayat ini Tuhan kata apa? Walladzina kafaru billahi wa kazzabu biayatihi ulaika ashabun nar. Tengok kenapa Allah gunakan ashabun nar. Dia tak kata sekat ahli nar, ashabun nar. Ulama tadabbur kata ashab dengan makna tuan neraka. Ni rumah siapa ni? Rumah saya. Sewa ke milik? Milik. Makna kita duduk tetap situ. Bila kata dia ashabun nar, maknanya orang ni tak keluar dah dari neraka. Na'udzubillah. Bahasa Al-Quran dalam. Tengok dia guna ashabun nar, ay al-mulazimuna laha dauman. Duk situ sokmo, tak keluar-keluar. Al-makithuna fiha abadan, kekalah mereka dalam neraka. Na'udzubillah. Wa bi'sal masir, ai bi'sal marji' wal munqalab, tempat yang paling buruk orang nak balik, nak pergi duduk, iaitulah tempat kesudahan perjalanan orang kafir, iaitu an-nar, neraka yang bahan bakarnya begitu dahsyat, kepanasannya 70 kali lebih panas daripada api dunia ini, yang mesti kita orang yang beriman, yang yakin, yang percaya dengan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla ini, maka kita buatlah persiapan. Ishtari nafsakal yaum, belilah diri kita ni dengan keimanan, dengan ketaatan, sebab pasar, dia panggil suq al-akhirah, pasar di akhirat esok akan berlaku. Allahu Akbar. Was-samanu mawjud, harga yang kita nak beli syurga tu sudah ada. Wal bada'i'u rakhisah, nilai dia mudah ya nak buat. Mudah sangat-sangat nak buat. Allahu Akbar. Apa dia nilai? Allah perintah ke pagi bangun solat 2 rakaat. Berat ke nak bangun ni? Bagi orang beriman mudah bangun.
Tengah hari nanti rehat pula 4 rakaat solat. Waktu petang dah letih kerja 4 rakaat pula. Oleh kerana pertukaran malam dengan siang kita bagi 3 rakaat. Maghrib. Jadi masa yang kita beri, Allah Ta'ala beri pada masa kita tu, iaitulah a'tallahu kulla insan. Allah Ta'ala dah beri kepada setiap manusia itu kepala modal dia. Apa dia modal dia? Umur dia. Allahu Akbar. Umur kita ni kita gunalah ke jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beriman, yang disayangi dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Tamatlah perbincangan ayat yang ringkas-ringkas. Sekarang ni kita berpindah kepada al-fawaid. Beberapa 5 faedah dalam ada ayat yang kita baca ni, ada 5 faedah. Faedah yang pertama, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun. Hari Allah Ta'ala kumpulkan semua makhluk yang terawal, yang terakhir. Bahkan ahli tafsir kata hak langit pun turun di bumi belaka. Zalika yaumut taghabun, hari itu hari yang nampak kerugian. Hari yang jelas kerugiannya. In qila fa ayyu muamalatin. Dia kata muamalah apa kita buat sampai rugi? Apa benda? Jawab dianya tamsilul ghabni fi syira. Allah buat bandingan rugi itu dengan jual beli. Sebab dalam kepala kita ni bila kata rugi, nampak jual beli. Beli 10, jual 7. Rugi tu. Dia panggil ghabnun. Ghabnun. Ada zaman Nabi dulu, ada seorang yang kurang cerdik. Dia punya IQ dia, akal dia kurang upaya, tapi minat jual. Minat jual. Dia pergi beli 10, jual 5. Rugi semua. Jadi keluarga dia marah. Akhirnya bila Nabi SAW panggil dia, dia kata apa? Dia minat nak jual. Maka Nabi buat syarat. Jual la ghabna. Syarat dia kalau siapa nak beli barang dia ni jangan rugi. Kita tahu dah harga dia 10 rial contohnya. Dia nak jual 7, tanya dia, mau beli berapa? Beli berapa modal? 10. Jangan beli lebih pada kurang daripada itu. Sebab dia tak cerdik. Dia kira asal kau orang tawar dia laku. Jadi nanya dia. Dia suka nak jual. Maka Allah Subhanahu Wa Taala buat analogi tamsil bandingan pahala akhirat itu dengan rugi perniagaan jual beli atas dunia. Maka sebab itulah banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut jual. Tengok dalam ayat Baqarah contohnya, ayat 16. Ulaika allazina ishtarau dhalalata bil huda. Puak-puak tu telah membeli petunjuk, beli sesat dengan petunjuk. Dia ambil petunjuk hidayah, dia jual dengan sesat. Satu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala gambarkan orang mati syahid, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah Ta'ala beli jiwa orang mukmin dan harta benda dia. Dia berperang, dia infak. Jadi nak suruh nampak bahawa kita dengan Allah Ta'ala ni mencari keuntungan bukan cari kerugian. Untuk kitanya dengan kita infak, dengan kita berjuang, dengan kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang rugi, yang derhaka, yang tak dengar kata, yang tak reti bahasa, semuanya rugi belaka. Itulah yang dikatakan zalika yaumut taghabun. Jadi gambaran jual beli, tapi interaksi jual beli kita dengan Allah. Ada orang yang jual agama dia dengan dunia. Takut kita sekarang. Kadang-kadang ni pena-pena yang meluluskan satu-satu produk halal ke haram, nampak lega sangat. Bos nak lulus, cari pandangan tu, pandangan ni, akhir kali boleh belaka. Bahaya ni. Nak dengar cerita kau nak klik lah. Dengar cerita ikan besar. Dengar dah. Lama dah tak dengar tu. Nah, cerita. Orang ni pergi jumpa ikan besar tepi laut. Besar ikan tu. Mata dia boleh masuk dalam kita. Jadi dia kata ikan ni halal. Ikan kan? Tak boleh kata. Kita kena pergi tanya tuan syekh kita, tok guru kita. Balik.
Cerita Tok Guru kita jumpa ikan besar. Besar ikan. Buka mulut dia tokak boleh main jalan dalam tu besar. Tok Guru dia kata, mana ada ikan besar lagi ni boleh makan, haram. Tok Guru pula agaknya haram selalu. Jadi puak dia duduk garu kepala perai. Tok Guru kata, apa duduk melengu tu? Allah, kami mesyuarat dah tadi Tuan Guru. Mesyuarat apa? Oh lah kalau halal kak, nak bagilah separuh ke Tok Guru. Oh, bila dengar hak ni, nanti. Ada lagi kitab tak buka lagi. Nak tunggu kitab dulu. Oh, pergi buka kitab. Walah apa ni? Benda lauk ni halal belaka. Oh, beres. Jadi kita kata tahu Tok Guru mana ni. Jangan ada orang kata, oh, duk cerita lagu ni memburukkan credibility tuan-tuan guru. Kata tidak memburuk, nak ceritanya ada manusia ishtarau dhalala bil huda. Ada orang yang sanggup beli jual fatwa kerana kepentingan. Dan kalau betul-betul awak ikhlas, kenapa masa dia tanya mula-mula tadi tak jawab lalu? Benda lauk haram, halal. Ni dak haram sah-sah. Bila bunyi nak beli dia separuh tu, gitu kah fatwa pula. Ini bahaya. Baik, tak boleh panjang-panjang cerita ni, habis sekat tu dulu. Yang kedua, Allah sebut wa may yu'min billah wa ya'mal salihah. Siapa dia beriman dengan Allah dan beramal soleh. Jadi ulama kata di sini dikumpulkan dua sifat. Orang nak selamat mesti ada dua sifat. Sifat yang pertama beriman. Sifat yang kedua beramal. Sebab dalam dunia Islam ni ada satu kumpulan nama dia Murji'ah. Puak-puak Murji'ah ni, kenal ke Murji'ah ni lagu mana? Kenal ke Murji'ah? Murji'ah ni puak yang memisahkan di antara iman dengan amal. Dia pisah. Dia kata siapa dia beriman, tak beramal apa tak apa. Syurga dah. Alah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman mesti diikuti dengan amal, barulah betul. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wa may yu'min billahi wa ya'mal, beriman dan beramal untuk nak menolak hujah siapa? Hujah Murji'ah yang mengatakan iman tak masuk dalam amal. Amal tak masuk dalam iman. Kita pegang dengan pandangan Ahlus Sunnah yang mengatakan iman dan amal itu tak boleh berpisah. Berapa dah kita? Dua. Yang ketiga, tengok ada perbincangan bahasa. Wa man yu'min billah. Yu'min, lafaz mustaqbal. Yu'min, orang yang beriman kepada Allah. Untuk orang beriman, kenapa Tuhan guna yu'min, lafaz mustaqbal? Orang kafir, wallazina kafaru, dia tak kata yakfurun. Bilafzil madhi, lafaz madhi. Madhi itu mana? Yang dah kafir. Macam mana kita, kenapa berbeza ayat? Orang beriman dia guna yu'min. Orang kafir kafaru. Kafaru itu madhi, lepas. Hak ni hak akan datang. Jangan. Wazalika, dengar jawapannya. Pelajar-pelajar yang ngaji bahasa Arab ni celek mata. Wazalika anna taqdiral kalam, maksud ayat ini, wa man yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah. Minal ladzina kafaru wa kazzabu, orang yang telah kafir, telah mendustakan ayat-ayat Allah, mereka bertaubat, mereka beriman kepada Allah pada masa akan datang. Apa jadi? Allah Ta'ala yukaffir anhu sayyiati, Allah hapuskan semua kesalahan yang lepas. Ini galakkan kepada orang kafir untuk masuk Islam. Wa yudkhilhu jannatin, dan Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga. Tapi siapa kekal dengan kafir dia, kekal dengan mendusta ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka tetaplah ashabun nar, mereka lah orang neraka. Ini dia panggil perbincangan tafsir dari sudut bahasa. Menarik. Kau tak menarik? Tak menarik guna ayat Quran. Yang keempat, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina, kata ulama tadabbur, hazani huma al-asasani lil kufri. Asas, punca
tapak kufurnya manusia atas dunia ni dua sebab. Dua sebab. Yang pertama, kafaru, mereka kufur. Yang kedua, wakazzabu, mendustakan. Jadi ingat. Jadi di sini kata di ulama tadabbur kata li'annal kufra, kufur itu duduk berpusing, berpaksi pada dua sifat. Satu dipanggil istikbar, sombong. Istikbar, sombong. Yang kedua juhud, menentang, menolak. Jadi ikon kepada istikbar, ketua kepada orang yang sombong, siapa? Iblis. Bila Tuhan suruh dia sujud hormat pada Adam, aba wastakbara, enggan, tak mau. Itu sombong. Kufur istikbar li'annahu muqirrun billah. Iblis dia tahu Allah, dia kenal Tuhan. Tapi sombong, dia kafir. Satu lagi kufur juhud, kufur menentang. Siapa dia ketua dia? Mendiang Fir'aun. Dengar ni, dalam suratul Namli ayat 14, Allah kata wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dia menentang Nabi Musa, tapi dalam hati dia percaya Musa betul. Ini bahaya ni. Jadi orang panggil juhud. Jadi kita manusia ni hati-hati dengan dua perangkap maut syaitan ni. Satu istikbar, sombong, tak mau terima kebenaran. Yang kedua, kita tahu benda tu benar tapi kita lawan. Juhud, dia panggil ingkar. Ini adalah merupakan dua asas. Dua asas kepada apa? Dua asas kepada kerusakan manusia di atas dunia. Jadi buanglah dua sifat ini. Sifat yang buruk inilah akan membinasakan kita, wal'iyazubillah. Baiklah yang terakhir, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Tengok Allah Taala sebut dua perkara sini. Ashabun nar, tuan neraka. Sebab apa orang kafir dinamakan tuan neraka? Sebab dia kekal dalam tu. Tadi kita ada buat analogi tadi, kalau kata ini rumah saya punya, saya tuan, mana kita duduk situ? Siapa dia boleh keluarkan kita? Bila Allah Ta'ala kata ulaika ashabun nar, mana mu ni tuan neraka, pakai duduk situlah, tak keluar-keluar. Satu. Yang kedua, khalidina fiha, kamu kekal dalamnya. Ada orang tanya, apa hikmah Tuhan ulang balik wa bi'sal masir, sejahat-jahat, seburuk-buruk tempat kembali. Neraka tu buruk dah tepat, tapi kenapa Allah sambung lagi ayat wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali? Jawab dianya, Allah nak takkid, nak menguatkan lagi. Jangan duk mikir dalam syurga, dalam neraka tu ada benda baik, tak ada. Sebagaimana dalam dunia, semua benda yang Tuhan buat ada hikmah. Orang tanya, iblis tu ada hikmah? Ada. Apa dia hikmah dia? Supaya kita berhati-hati, kita berlawan dengan dia. Kalau kita menang, kita hebat. Pasal apa tu hebat? Tikus. Nak suruh awak jagalah rumahmu, jangan bersih lah. Kalau duduk kobai, tikus lah mari. Zara. Jadi semua ada. Tapi dalam neraka, jangan duduk mikir ada benda baik. Tak ada bi'sal masir, sejahat-jahat, seburuk-buruk tempat kembali. Langsung tidak ada kebaikan dalam neraka, wal'iyazubillah. Allahumma ajarna minan nar, Allahumma ajarna minan nar, Allahumma ajarna minan nar. Ya Allah, kami minta jauh daripada neraka, ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami, ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, pelajar-pelajar kami ini daripada neraka, dan masukkan kami ke dalam syurga-Mu, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah siri yang akan datang kita akan sambung ayat 11, 12 dan 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.